Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bertemu lagi dalam slot Nabi pesan apa. Hari ini kita akan cerita tentang satu isu yang sangat realistik dalam masyarakat kita, iaitu besarnya dosa mencuaikan nafkah. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman ay yuday'a man yaqut. Cukuplah seseorang itu sudah sangat banyak dosanya apabila dia mensia-siakan orang yang di bawah tanggungan nafkahnya. Okey, ini hadis sahih riwayat Abu Daud. Kalau dalam riwayat-riwayat yang lain, hadis ni diceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan ini dalam kes seseorang itu mencuaikan nafkah hamba dia. Okey, zaman itu ada hamba sahaya maka apatah lagi orang yang mencuaikan nafkah isterinya, anaknya dan siapa yang berada di bawah tanggungannya, ibu dan ayahnya kan, jika mereka sudah tua. Jadi bila Rasulullah SAW sebut kafa bil mar'i ithma, cukuplah seorang itu sudah banyak dosanya. Maknanya apa? Maknanya dosa kerana mencuaikan tanggungan itu, mencuaikan nafkah itu, dosa yang besar. Okey, sama ada seseorang tu sudah berada dalam bahaya, hampir terjatuh ke dalam neraka kerana banyaknya dosa itu, ataupun silap-silap memang dia sudah boleh tercampak ke dalam neraka kerana mensia-siakan nafkah itu. Jadi perkara ini sehingga pernah berlaku kes di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Ada hamba ni dia mencuri unta kan, kemudian mereka sembelih ramai-ramai dan mereka makan unta tu kan. Akhirnya bila dihadapkan hamba itu kepada khalifah kerana jenayah mencuri unta itu, rupa-rupanya mereka ini kelaparan kan. Mereka ini tidak ada makanan kerana tuan mereka tidak beri mereka makan. Lalu Rasulullah suruh buat apa? Rasulullah suruh dihukum tuan kepada hamba itu. Dan itu juga apa yang berlaku di zaman kita ni. Jika seseorang itu dia mencuaikan nafkah kepada isteri dia dan anak-anak dia, dan isteri dan anak-anak dia sehingga terjebak kepada perkara-perkara yang buruk kan, misalnya mereka mencuri dan sebagainya, maka sepatutnya suami inilah yang dihukum kan. Dan jika mak ayah dibiarkan hidup melarat, apatah lagi pastilah dosanya berganda-ganda kerana ibu dan ayah ini menderhakai mereka adalah dosa yang teramat besar. Jadi itu antara dosa yang Allah SWT balas di dunia lagi kan. Jadi dalam soal nafkah ini, kita kena sedarlah perbincangan nafkah ini adalah sesuatu yang saya akui memang agak hangat di media sosial, di dalam masyarakat kita. Dia nafkah ini adalah berdasarkan kepada keperluan. Allah SWT sebut dalam surah Al-Baqarah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la yukallifullahu nafsan illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwalidiha. Jadi Allah Taala kata nafkah kepada anak tu adalah pakaian dia, rezeki dia adalah bil ma'ruf, dengan kadar yang ma'ruf, kadar yang munasabah. Okey, jika suami dia tu adalah golongan yang kaya, maka isteri dan anak dia wajib mendapat nafkah yang setaraf dengan kehidupan suami dia, taraf suami dia. Dan jika suami itu seorang yang sederhana atau seorang yang miskin, maka isteri dan anak-anak ni hendaklah mendapat nafkah yang sekadar sepadan dengan kadar kekayaan suami itu, kadar kemiskinan, kadar harta yang dimiliki oleh suami itu. Maka itu yang pentingnya adalah keperluan itu dapat dengan cukup. Kita jadi perkara yang orang keliru, orang bergaduh, sebab dia ada orang dia memberi pesanan dalam bab nafkah ini. Dia kata suami wajib buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5 semua macam ni kan. Sedangkan bukan semua itu keperluan dan bukan semua orang sama taraf. Okay, ada orang situasi berbeza-beza. Lalu kemudian dia pun membanding-bandingkan. Dia bandingkan kenapa suami orang dia buat macam ni. Kenapa isteri yang tu elok je, tak payah dapat banyak pun. Kenapa anak-anak ni okey je. Kenapa anak-anak orang tu boleh dapat itu dan sebagainya. Dia membanding-bandingkan. Jadi itu pun dah termasuk kepada tidak termasuk di dalam apa yang dimaksudkan oleh hadis ni. Hadis ni maksudnya adalah mereka yang mensia-siakan. Okey, mereka yang keperluan pun tidak cukup. Okey, keperluan pun tidak cukup. Maka itu adalah suatu perkara yang kita perlu perhatikan, dan kita perlu hadapi perkara ini dengan komunikasi,
dan juga memahami situasi itu dengan berkesan. Masalahnya adalah kadang-kadang suami itu tidak berkomunikasi dengan isteri dalam hal ini dengan jujur, dengan ikhlas kan, dan isteri pun tidak berkomunikasi dengan suami, memahami keadaan suami dan sebagainya. Maka akhirnya keperluan dan kehendak bercampur baur, lepas tu dibanding-bandingkan dengan orang, ataupun suami itu cuba lari daripada tanggungjawab. Maka ini semua adalah perkara yang merosakkan keutuhan rumah tangga. Dan Allah SWT bila memberi ancaman dosa yang sangat besar kepada satu perbuatan, bererti perbuatan itu membawa kepada kerosakan yang sangat besar. Jadi dalam hal ini Allah SWT mengancam, dia kata, Rasulullah mengancam, kata kafa bil mar'i ithma, ini adalah satu dosa yang cukup banyak dah. Silap-silap orang tu boleh campak ke dalam neraka kerana dosa ini. Bererti bahawa kerosakan yang dihasilkan oleh orang yang mencuaikan nafkah itu adalah kerosakan yang sangat besar ke dalam suatu masyarakat. Okay. Kita melihat begitu banyak keruntuhan sosial, keruntuhan akhlak dalam masyarakat kita. Anak-anak yang membesar dalam keadaan dibesarkan oleh ayah yang tidak menghiraukan, ataupun ibu bapa yang dibiarkan merempat dan sebagainya. Maka itu semua adalah perkara yang merosakkan kehidupan masyarakat kita, dan dia akan membawa kepada begitu banyak masalah yang lain. Jadi kita renungkan kepada hadis ini, apabila seseorang itu dia ingin mendirikan rumah tangga, apabila seseorang itu dipertanggungjawabkan dengan mak ayah yang sudah tua, apabila seseorang itu direzekikan Allah SWT anak-anak, maka itu semua adalah tanggungjawab di hadapan Allah SWT. Dia perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk memberi mereka nafkah daripada sumber-sumber yang halal. Dan ingatlah, kalau kita berusaha untuk memenuhi hak-hak Allah, Allah SWT akan membantu kita. Okay? Benar, maknanya kehidupan ini memang sangat banyak cabaran dia. Tidak semua orang berada dalam situasi yang bernasib baik, tetapi Allah SWT pasti akan membantu mereka yang memerlukan, dan kita juga mestilah membantu orang lain yang memerlukan. Jadi moga-moga kita dapat mengamalkan hadis ini. Dan satu perkara lagi, kita boleh membantu seseorang itu. Kalau kita tahu seseorang itu hidup dia susah, nak menanggung tanggungan yang ramai, kalau kita membantu dia, kita dah menyelamatkan dia daripada dosa yang besar ini, maka pahala kita sangat besar. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.